Okey. So, sekarang ini kita akan pergi untuk yang seterusnya lah. So, untuk yang seterusnya, kita akan belajar mengenai dengan asid karboksilik. So, untuk asid karboksilik ni, untuk video kali ini, kita akan belajar mengenai dengan cara untuk kita nak membuat formula molekul, and then macam mana kita nak melukis formula structure dan juga dari segi penamaan dia. Okay, so untuk asid karboksilik ni dia a bit simple sedikit berbanding dengan yang lain lah. Okay, so untuk asid karboksilik, okay, so yang pertama sekali kita kena tahu dari segi formula am dia. Okay, so formula am kat sini awak boleh nampak formula am bagi asid karboksilik adalah CnH2n tambah 1 COOH. Okay, sama juga macam alkohol dalam video yang lepas. Okey, di mana kalau macam kumpulan berfungsi okey, kalau kumpulan berfungsi bagi alkohol adalah OH. Manakala kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik, okey, kalau kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik adalah COOH. So, ini saya tulis dulu sekejap. Ini kumpulan berfungsi sekejap. So, kumpulan berfungsi. Okey, sekejap bagi saya tulis dulu. Okey, so kumpulan berfungsi dia adalah COOH. Okey, kenapa pentingnya untuk kita tahu kumpulan berfungsi ni? Okey, so kenapa pentingnya untuk kita tahu kumpulan berfungsi ni adalah untuk kita nak mengenal pasti setiap sebatian yang kita akan jumpa tu nanti. Sebagai contoh, okay, so sebagai contoh, kat sini saya buat contoh Ini untuk contoh yang pertama, contoh kita ada C3H6. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua kita ada C3H7OH. Okay. And then yang ketiga kita ada C3H7 COOH. So awak perhatikan. Okey, kita ada 3 sebatian dekat sini ataupun kita ada 3 sebatian sebatian lah. Okey, maaf kita ada 3 sebatian dekat sini. Tapi awak perhatikan macam mana kita nak bezakan di antara sebatian-sebatian yang kita jumpa tu, mana satu alkana, mana satu alkena, mana satu alkohol, mana satu asid karboksilik adalah berdasarkan kumpulan berfungsi yang kita dah belajar tadi. Okey, kalau dalam alkohol kumpulan berfungsi dia adalah OH. So, bila awak refer kepada 3 contoh yang saya ada dekat depan ni, bila awak nampak dalam satu sebatian tu ada ada OH, bermaksud dekat sini awak tahu dia adalah apa? Dia adalah alkohol. Same goes dengan yang ketiga ini. Okey, awak nampak COOH. COOH ni dia kumpulan berfungsi untuk apa? Kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik. So, itulah fungsi dia. Kenapa awak kena tahu? Okey, ni saya tulis tak muat so awak tahulah Okey, so itulah reason dia kenapa kita kena tahu kumpulan berfungsi bagi setiap sebatian karbon yang kita dah belajar. Okey, so itu mengenai dengan kumpulan berfungsi dan juga formula am. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya kita nak dari segi penamaan dia pula. Okey, but before that, okey, penamaan lah. Okey, kita pergi penamaan dulu and then kita akan pergi kepada formula molekul and then kepada formula structure. Okey, so pertama sekali dari segi penamaan. Okey, dari segi penamaan, bila kita nak berikan penamaan kepada kumpulan kepada kumpulan asid karboksilik, okey, sekejap saya pilih pen. Okey, so dari segi penamaan. Okey, kita kena tahu sekarang ni kita belajar pasal apa? Kita belajar pasal asid karboksilik. Bila kita katakan dengan asid, bermaksud penamaan dia pun mesti kena ada asid depan dia. So sebagai contoh, kita ambil asid. Okey, tuliskan asid dulu. Maaf Okey, so ini dari segi penamaan dia. Okey, ini untuk asid. Okey. Okey, sebagai contoh yang lain pula, saya nak ambil bilangan karbon dia dekat sini berapa? Okey, sebagai contoh kat sini saya ambil bilangan karbon dia ada 4 lah. Kita ambil 4 kat sini. So, nama depan dia akan jadi bud.
Okey, nama depan dia akan jadi but. So tuliskan. Okey. Bagi melengkapkan nama bagi asid karboksilik, kita akan tambah. Okey, bagi melengkapkan nama Okey, yang this one saya padam untuk contoh ni saya padam. Okey, dari segi penamaan. Okey, ni saya tulis kat sini Untuk penamaan, macam mana kita nak kena buat? Penamaan yang pertama sekali, kita kena letakkan asid dekat depan dia. Okey, kita letakkan nama asid dekat depan dia, and then kita tambahkan dengan nama karbon tersebut. Okey, dengan nama karbon tersebut. Karbon tu ada berapa? Kalau ada 4, but lah. Kalau ada 5, jadi pent. Okey, and then nama akhir dia. Nama akhir dia kita akan tambahkan dengan anoic. Okey, nama akhir dia kita akan tambahkan dengan anoic. Bermaksud, kalau awak nampak dekat sini, okey. Ini saya buat dekat bawah sikit Okey, ni saya buat kat bawah sikit. Okey, bermaksud kalau kita pilih karbon ada 4 kat sini, nama awal dia akan jadi but, betul? So but tu awak tambahkan dengan nama akhir yang ada dekat sini, yang ini anoic. Okey, bermaksud dia akan jadi apa? Dia akan jadi butanoic. Okey. Dia akan jadi butanoic. Okey, so sebagai contoh yang pertama ni kita ambil asid butanoic. Okey. Ini dari segi penamaan. Okey, ini dari segi penamaan. Yang seterusnya kita akan pergi kepada formula molekul. Sekarang ni awak tengok formula am dia adalah CnH2n tambah 1 COOH. Bagi nak buat formula molekul untuk asid karboksilik, pertama sekali awak terus tuliskan COOH dekat belakang. Okey. Pertama sekali awak terus tuliskan COOH dekat bahagian belakang. Tulis dulu. COOH. Okey. Sekarang ni awak tengok dekat sini. Bagi butanol, bagi karbon yang ada 4, nama awalan dia but. Karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 4. Tapi saya nak awak perhatikan elok-elok dekat sini. Okey, sekejap Okey, tapi saya nak awak perhatikan elok-elok dekat sini. Bila kita bila kita menulis bilangan karbon dia, betul? Bila kita menulis formula molekul dia, bila kita menulis formula molekul dia, awak tengok dekat formula AM, kita ada kumpulan COOH, betul? Sebagai kumpulan berfungsi. C yang itu, okey, yang ini dah dikira karbon yang pertama. Okey, dah dikira karbon yang pertama. So butanoic ni karbon dia ada berapa? Karbon dia ada 4. Tolak 1. Kenapa tolak 1? Sebab kat sini dah ada 1 dah. Okey, kat sini dah ada 1. So that's why kita kena tolak 1. So butanoic ada 4. Tolak 1 kita akan dapat 3, betul? So baki yang depan dia tu, baki formula molekul yang depan dia tu, kita akan jadikan C3. And then H2N tambah 1, so dia akan jadi H2 darabkan dengan 3 akan dapat 6, tambah 1 akan dapat 7. So bagi melengkapkan, dia akan jadi, sekejap. So bila lengkapkan, kita akan dapat C3 H7 COOH. Okey, ini saya padam sekejap. COOH. Okey, saya harap awak boleh clear kat sini Okey, saya ambil contoh lain pula. Okey, ini untuk asid butanoic. Okey, seterusnya saya ambil contoh lain. Maybe saya boleh ambil asid apa lagi? Sekejap maaf masih batuk je hari ni. Okey, so yang seterusnya sebagai contoh saya ambil tadi asid butanoic, betul? So sebagai contoh saya ambil asid pentanoic pula. Okey, asid pentanoic. Okey, daripada asid pentanoic ni apa yang awak tahu? Asid pentanoic yang awak tahu bilangan karbon dia akan ada 5. Daripada mana awak tahu ada 5? Awak refer dengan this one. Okey,
Okey, ini awak refer yang this one. Betul? Okey. So bila awak refer yang this one, awak tahu pentanoid ada 5 karbon. Okey, maafkan kalau saya asyik terconteng dan sebagainya. Okey, so bilangan karbon untuk pentanoid ada 5. So, bila diberi soalan, dia suruh tuliskan formula molekul. Langkah yang pertama, awak terus tuliskan COOH dekat belakang. Okey. Terus tuliskan COOH dekat belakang ni. Tanpa ragu, tanpa apa semua, terus tulis. Okey. So, maafkan kalau saya asyik batuk aja dalam videonya. Okey. So, pentanoid ni awak tahu karbon dia ada 5. Tapi dekat sini dah ada 1. Dalam COOH ni dah ada 1. So, 5 tolak 1 awak akan dapat 4. So, lagi 4 bilangan karbon tu lah yang awak akan letakkan dekat bahagian depan. So, dia akan jadi C4 H9 COOH. Okey, sekejap. Macam ni. Okey, so saya harap awak clear setakat sampai penamaan ni dan juga formula molekul. Okey. So untuk contoh yang seterusnya pula, andai kata. Okey, so ni saya padam dulu. Okey, andai kata pula tadi diberi nama. Okey, tadi diberi nama untuk kita punya asid karboksilik, and then dia suruh cari formula molekul. Andai kata pula dia bagi formula molekul and then dia suruh cari nama. Dia bagi macam tu pula. Dia bagi formula molekul and then dia suruh cari nama. Macam mana pula nak buat kan? Sama je sebenarnya. Okey, so sebagai contoh kita ada C6 H13. Okey, H13. Tak naklah C6, C4. Kita ambil C4. Senang sikit kan? Okey, kita ambil C4. Tak naklah C3 lah. C3. Tapi tadi dah C3 je dok. Okey, apa lagi kita nak ambil? Apa lagi? Okey lah, boleh lah tadi C6. H13 COOH. Okey, macam mana kita nak bagi nama dekat sini? Nak bagi nama kat sini awak nampak Karbon yang depan ni ada berapa? Karbon yang depan ni ada 6. Campur dengan karbon yang dekat belakang ni ada 1. Yang menjadikan total bagi karbon yang ada dekat sini ada berapa? Total dia ada 7. Bila ada 7, penamaan dia berapa? Ini saya tulis sampai hex je. Dia sebenarnya ada, untuk yang ke-7 dia adalah hep. Yang ke-7 dia adalah hep. Betul ke? Sekejap Mama eat papaya, but Papa has his. Okey, betul, hep. Maklumlah, kita pun kadang lupa ya dok. Okey, so awak kena hafal yang bilangan karbon ni. Ikut akronim yang saya dah bagi waktu video yang lepas-lepas. Okey, awak boleh tengok dalam video alkana dan juga alkena tu saya dah ada bagi senarai dia and then akronim dia apa benda. Okey. So untuk bilangan karbonnya 7, okey, penamaan dia akan jadi hept. Okey, penamaan dia akan jadi hept. Okey. So kita nak lengkapkan full name. Kita nak bagi full name. Ingat, full name bagi asid karboksilik depan dia wajib tulis asid. Wajib tulis asid. And then bagi nama depan bagi kita punya asid karboksilik kita, iaitu hept. And then tambahkan nama akhir dia, iaitu anoic. Tambahkan anoic. So dia akan jadi apa dekat sini? Dia akan jadi asid hepanoic. Okey, clear Okey, contoh lain pula. Contoh lain, kita bagi contoh lain. Contoh lain kita nak ambil berapa? Kita ambil C H. Okey, C H. And then kita nak ambil apa lagi Okey, sekejap. Okey, kita kira C H 3 COOH. Itu dah. Kita ambil CH3 COOH. Okey. Sekarang ni awak tengok. Dekat depan ni karbon ada berapa? Karbon ada 1. Dekat belakang ni karbon ada 1.
totalkan menjadikan bilangan karbon kat sini ada 2. Bila ada 2, penamaan dia akan jadi apa? Nama dia akan jadi add. Okey. Nama dia akan jadi add. Okey. Bila kita dah tahu, kita nak lengkapkan nama dia pula. Nak lengkapkan nama, wajib tulis asid depan dia. And then tuliskan nama depan bagi kita punya asid karboksilik, iaitu add. And then tambahkan nama akhiran anoik. So, menjadikan kita punya formula ataupun nama bagi formula molekul yang kita ada ni apa? Asid eta, asid etanoik. That's all. Macam tu je. Simple. Okay. So, itu adalah sedikit sebanyak latihan lah. Sedikit sebanyak latihan. Okay. Sekarang ni kita dah tahu dah formula molekul. Dah tahu dah formula umum. Dah tahu dah kumpulan berfungsi. And then dari segi penamaan pun kita dah tahu dah cara nak buat. Yang seterusnya dari segi nak melukis formula structure dia pula. Okey, untuk nak melukis formula structure, okey, untuk nak melukis formula structure, maaf Okey, yang di sana saya padam dulu So kalau macam awak nak salin ke apa dan sebagainya, awak boleh pause kejap video ni ataupun awak boleh rewind balik video ni, okey, untuk awak salin nota. Okey. So, sebagai contoh untuk nak melukis ni, saya nak ambil asid botanoik saya nak ambil asid botanoik. Okey. So, asid, kita ambil asid botanoik So, asid botanoik. Okey, so untuk asid botanoik ni dekat sini awak tahu karbon dia untuk bot ada 4. Okey, so nak menulis formula structure automatik awak tuliskan COOH. Okey, buruk pula H dia. Okey, tulis balik COOH. And then karbon kat sini dah ada 1, so 4 tolak 1 awak akan dapat 3. So dia akan depan ni dia akan jadi C3H2 H7. Okey. Okey, so sekarang ini untuk kita nak melukis formula structure pula. Nak melukis formula structure, first of all, awak lukiskan untuk C3H7 ni dulu. Okey, step yang pertama awak lukiskan untuk C3H7 dahulu. Okey, so C3H7 dia akan jadi, kita akan ada 3 rantaian karbon. Okey, sekejap. Kita akan ada 3 rantaian karbon. So C. Okey, awak tulis dulu tau. Awak lukis dulu, tak ada masalah. And then awak penuhkan everything. Okey, kita penuhkan CC dia dengan hidrogen. Okey. So, dekat sini karbon dah ada 3. Hidrogen dah ada 7. So, untuk C3H7 dah selesai. Dah tak ada masalah dah dekat situ. Okey. Yang seterusnya kita nak menulis ataupun nak melukis untuk COOH pula. Nak melukis COOH. Kau gagap tiba-tiba kan. Untuk nak melukis COOH, dia akan jadi macam mana? Okey, perhatikan elok-elok Kita akan tambahkan C kat sini. And then dia akan naikkan O ke atas ni. And then dekat tepi ni kita akan letakkan OH. Dia akan jadi macam ni. Okey, tapi untuk COOH ni, untuk COOH yang kita dah buat ni, kalau awak perhatikan, dia tak stable lagi. Okey, dia tak stable lagi. Apa maksud saya dia tak stable? Dalam sebatian karbon. Okey, dalam sebatian karbon, bagi membolehkan unsur karbon ni dikatakan seimbang ataupun dikatakan dia stable, stabil, dia mesti diikat dengan 4 ikatan. Bermaksud dekat sini kena ada 1, 2, 3, 4 ataupun dia akan jadi kat sini 1, kat sini 2, kat sini 3 dan kat sini 4. So kat sini akan ada double bond. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita katakan oksigen ini pula stabil, dia mesti kena ada 2 ikatan. So dekat sini ada 1. So kita boleh tambahkan. Okey, dia terpadam So kat sini kita ada 1 ikatan. Nak stabilkan. Okey, sekarang ni awak nampak untuk karbon ni dia tak stabil sebab dia ada 3 ikatan sahaja. Supposed to be ada 4.
Untuk oksigen dekat sini dia ada satu sahaja. Supposed to be untuk stabil kena ada dua. So nak stabilkan, in order untuk kita nak stabilkan kedua-dua karbon dan oksigen dekat sini, kita boleh letakkan double bond. Double bond. So bila awak letakkan double bond dekat sini, okey, untuk oksigen dekat sini dah ada 2 ikatan. Untuk karbon dekat sini pun dah ada 4 ikatan, maka barulah kita boleh katakan bahawa inilah formula structure yang betul untuk asid karbosilik. Okey, so saya harap awak clear dekat situ. So, ingat sekiranya awak nak melukis formula structure untuk asid karbosilik, yang pertama sekali awak kena tahu dia punya formula molekul. Itu yang pertama. And then, bila awak nak melukis, pastikan awak lukis dulu yang depan ni. Okey, awak lukis dulu yang bahagian depan ni. Okey, itu yang pertama. And then yang kedua barulah awak lukis untuk COOH. Dan pastikan di antara oksigen dan juga karbon ini awak letakkan double bond dekat sini, iaitu yang ini wajib. Double bond ni wajib letak supaya menjadikan awak punya formula structure itu betul dan stable lah. So ini wajib letakkan double bond. Okay, so ingat cara nak melukis dia. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini bagi asid karbosilik. Okay, so yang seterusnya kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada ester pula. Okay.